Hujan yang turun bagaikan mutiara. Hujan. Walaupun dah bulan Mei, macam itulah cuaca di island tempat di mana saya berada ni. Rumah seterusnya selepas mengambil keputusan untuk berhijrah. Mengapa saya berhijrah? Masih lagi berbincang mengenainya. Banyak perkara yang telah disentuh dalam siri sebelum ini, dan kali ini saya nak sambung perkongsian berkenaan dengan pengalaman yang saya tempuhi selepas meninggalkan bangku persekolahan. Saya terbang ke Jordan pada 15 hari bulan September 1993. Tetapi sebelum berlepas ke Jordan itu, beberapa perkara penting berlaku dalam kehidupan saya pada mencorakkan perjalanan seterusnya menjadi seorang quote-unquote pejuang Islam, seorang haraki ataupun yang dikenali sebagai Islamis di dalam literature moden pada hari ini. Saya memikirkan kembali tentang pengalaman-pengalaman ini. Saya suka menggunakan satu kerangka untuk menganalisis yang dikemukakan oleh Lawrence Altshuler daripada Switzerland, yang mana beliau pada tahun 2011 dahulu pernah menggunakan psychopolitical analysis untuk menganalisis autobiografi Ed Husain yang merupakan aktivis Hizbut Tahrir di United Kingdom pada masa tersebut. Walaupun Hizbut Tahrir dan PAS mengambil pendekatan yang berbeza di zaman itu, sekarang saya tak tahu, kerana Hizbut Tahrir menolak penyertaan di dalam aktiviti demokrasi, dan ini berlainan dengan PAS, tapi kerangka janggian itu masih boleh dipakai untuk memahami. Dan saya menggunakan kerangka itu kerana saya nak faham apa yang saya tempuhi, kenapa saya jadi macam ini dan tidak macam ini, dan apakah yang mungkin menjadi punca berbezanya pembawaan saya dengan rakan-rakan lain walaupun mungkin menempuh pengalaman di tempat yang sama, di dalam program yang sama. Apa yang saya maksudkan ini ialah seperti yang saya kongsi dalam pertemuan yang lepas. Saya meninggalkan alam persekolahan dalam keadaan yang kurang manis. Konflik yang berlaku dengan guru-guru, terutamanya dengan ayahanda saya, Tuan Pengetua Sekolah yang amat saya kasihi. Satu tragedi yang sangat besar dalam hidup apabila saya meninggalkan sekolah tidak dengan husnul khatimah seperti yang sepatutnya. Saya mendefinisikan diri saya sebagai orang PAS bukan kerana ketika itu saya sudah ada mengisi borang. Tak ada. Dia lebih kepada self-taught. Baca harakah, mendapati apa yang PAS perjuangkan sebagai sesuatu yang munasabah dan harus disokong, dan kemudian saya isikan sendirilah. Antara buku yang saya lunyai baca pada masa tersebut adalah Risalah Usrah yang ditulis oleh Abu Urwah, tetapi versi awal yang mempunyai kata pengantar oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di dalam edisi berkenaan. Pada tahun 1991 saya membuat inisiatif sendiri, naik bas daripada Ipoh ke KL, dari Puduraya, daripada Puduraya ke Kota Baru, sebab saya nak tengok sendiri macam mana rupa Kelantan sebagai sebuah negeri yang sedang dibangunkan untuk menjadi model daulah Islam apabila PAS menang dalam pilihan raya umum setahun sebelumnya. Dan rasa amat berbesar hati pada masa itu kerana dalam lautan manusia saya berpeluang mendengar secara langsung kuliah yang disampaikan oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz di Dewan Zulkifli Muhammad di tengah-tengah Kota Baru. Pada masa itu kita punya feeling tu rasa bersyukur sangat, dan rasa bersyukur itu ada diulas oleh Lawrence
diulas oleh Lawrence Altshuler ni di dalam kerangka janggian yang saya sebutkan tadi. Antara yang disebutkan pada masa itu adalah peringkat-peringkat consciousness yang berbeza-beza. Misalnya di peringkat awal tu naive consciousness, kemudian dia pergi kepada fantasized consciousness, kemudian ada rasa liberated consciousness. Benda-benda ini bila kita analisis, dia menolong kita untuk kita faham. Kerana bila kita ikut usrah, bila kita ikut program yang sembunyi-sembunyi yang saya sebutkan dahulu, kita mula belajar bahawa Islam ini bukan hanya soal ibadah, soal adat resam dalam masyarakat, tetapi Islam ini adalah way of life, satu cara hidup. Islam yang syumul, Islam yang sempurna daripada syahadah hingga ke daulah. Dan kita mendapat impression bahawa ini adalah something yang tak ada kat luar sana. Hanya orang yang terpilih sahaja berpeluang untuk memahami hakikat ini, dan itu memberikan satu peningkatan emosi dan juga minda yang unik bagi mereka yang berada di dalam proses ni tadi. Manakala selepas tahun 1991 itu pula, sebelum kami fly ke Jordan, kami mengikuti kursus intensif bahasa Arab di sebuah college di Terengganu. Berada di negeri Terengganu, sekali lagi saya rasa saya sangat bertuah kerana ini adalah peluang besar untuk saya mendengar kuliah yang hebat-hebat yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Masjid Rusila. Sesuatu yang hanya saya berpeluang mendengarnya selama beberapa tahun sebelum ini melalui kaset-kaset yang dibeli dalam program-program ceramah dekat kedai buku, dekat Peduraya dan juga di pasar malam. Tapi kali ini dapat peluang dengan live. Nak jumpa berdepan, nak salam ke, kalau ada peluang, Alhamdulillah. Tapi saya tak tahu rakan-rakan yang lain, tapi saya taklah begitu menjadikan ia sebagai sesuatu yang saya hajatkan. Dapat tengok daripada jauh pun okey, tapi nakkan ada peluang boleh dengar secara live tadi. Proses untuk keluar daripada kolej, pergi mendengar ceramah tu di Rusila pada pagi Jumaat bukan satu benda yang mudah. Kami sebagai pelajar-pelajar tajaan kerajaan yang dipandang seperti pelajar elit di kolej berkenaan, dipantau sebagai amanah barangkali daripada pihak penaja kepada pihak kolej. Jadi kami keluar daripada kolej dalam keadaan pakai ragat-ragat sikit lah, pakai seluar jeans apa semua. Dan bila sampai dekat pekan barulah tukar pakai baju Melayu, pakai serban kan. Tapi nak jadi ceritanya, bila dah sampai dekat Rusila tu, masa tengah dengar kuliah tu, terserempak dengan warden kolej yang bekerja keras sampai ke berada di dalam ceramah tu untuk memantau pelajar-pelajar kolej barangkali, tapi termasuk jugalah dengan kami. Berdebar jugalah masa tu. Tapi tak mengapa. Pada masa itu Tuan Guru Haji Hadi mengulas beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum susuan ibu kepada anak-anak, something yang tidak haraki, tapi saya tetap mengambilnya sebagai sesuatu yang meningkatkan rasa iltizam saya bahawa Islam, negara Islam, perjuangan Islam dan ilmu adalah satu benda, satu unit. Pembabitan saya menjadi official dengan PAS ataupun lebih structured ialah apabila ketika berada di Terengganu itu juga saya berpeluang untuk bertemu dengan almarhum Tuan Guru Ustaz Harun Taib di Kubang Lembik. Dengan bantuan beberapa orang senior, saya dan beberapa orang rakan telah pergi ke Kubang Lembik, dan ketika bertemu dengan Ustaz Harun Taib itu, kami diperkenalkan sebagai pelajar-pelajar yang mendapat tajaan kerajaan persekutuan dan akan terbang ke Jordan, ke Mesir dan juga ke Morocco. Dan ketika itulah kami telah berbai'ah. Bai'ah itu tidak diterangkan ataupun diperincikan sebagai satu perkara yang luar biasa ke, yang dahsyat ke, tak ada. Benda biasa je. Bai'ah itu at least kepada saya adalah menzahirkan iltizam, komitmen kita untuk menguatkan
keazaman kita semata-mata. So there's nothing macam superstitious, dan kalau langgar benda ni nanti jadi something bad's going to happen ke apa ke. Tak ada benda-benda macam tu. Dan saya kena sebut benda tu kerana saya mengenang kembali, retrospectively speaking sekarang ni, kerana beberapa tahun selepas itu, apabila saya pula berada di peringkat atas, saya bertemu dengan anak-anak muda yang apabila mereka buat keputusan untuk bersama dengan PAS, sama ada PAS secara direct sebagai sebuah parti politik ataupun melalui kumpulan-kumpulan pelajar yang pro kepada PAS di lokasi-lokasi yang berbeza di dalam dan di luar negara, ada yang meluahkan isi hati mereka, mengatakan bahawa mereka rasa hairan sebab semalam mereka isi borang, mereka membuat keputusan untuk secara rasminya bersama dengan PAS, tapi hari ini macam benda biasa je. There's nothing strange ataupun ada satu benda ganjil yang berlaku ke. Jadi saya hairan lah pada masa tu. Apa yang kamu fikir kan? Macam adakah kamu fikir bila kamu isi borang dan setuju untuk bersama dengan PAS, esoknya kamu akan jadi someone else dan dunia ni akan menjadi satu universe yang berlainan, kehidupan yang berlainan? Memang tertanya-tanya lah pada masa tu kan. Tapi bila saya baca kerangka janggian pada menganalisis perkembangan minda yang terjadi kepada Islamis ini, dan saya faham peringkat-peringkat consciousness yang pelbagai ni tadi. So di Kubang Lembik itu, patah balik ke Terengganu, apa yang lebih melekat dalam fikiran saya adalah pesanan yang disampaikan oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Harun Toib, kerana beliau mengulas ayat Al-Quran di dalam surah At-Taubah tentang realiti kehidupan kami. Kerana di dalam surah At-Taubah itu Allah SWT mengungkapkan mereka yang keluar meninggalkan kampung halaman pergi menuntut ilmu, apatah lagi ilmu agama, adalah seperti orang yang keluar ke medan perang. Sebab Allah SWT menggunakan perkataan nafaro di dalam ayat berkenaan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, adalah tidak wajar orang-orang yang beriman itu keluar semua sekali pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak ada di kalangan mereka itu satu kelompok yang secara khusus keluar mendedikasikan dirinya ke agenda menuntut ilmu, mendalami agama, waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka itu akan memberikan peringatan kepada kaum masing-masing apabila pulang kelak, sama ada yang pergi perang tu pulang ke kampung halaman ataupun mereka yang menuntut ilmu tu pulang ke kampung halaman, la'allahum yahzarun, agar dengan peringatan yang diberikan itu mudah-mudahan masyarakat beringat-ingat. Jadi Ustaz Harun Taib kata perkataan nafara yang dipakai di dalam ayat ini lazimnya merujuk kepada orang yang keluar ke medan perang. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan nafara untuk mengungkapkan orang yang keluar menuntut ilmu. Saya ada sentuh kisah ini, saya abadikan di dalam salah sebuah travelog saya, iaitu Rindu Bau Pohon Tin, yang ditulis pada tahun 2009. Justru apa yang kamu sedang berada ini dan menyambungnya bila terbang ke Jordan nanti adalah benda besar. Dia adalah satu seperti orang yang keluar ke medan perang. Jadi dia memberikan satu impression kepada saya bahawa ini adalah satu benda yang serius. Saya nak pergi ke Jordan ini ialah satu perkara yang besar. Dia bukan hanya soal kerjaya nak dapat ijazah, tapi ini adalah tentang soal makna hidup saya, tentang purpose of life saya. So perasaan tu lekat pada diri. Dan selepas meninggalkan Kubang Lembik dan juga kursus intensif di kolej berkenaan, ada satu lagi ujian yang hadir sebelum kami terbang ke Jordan, iaitu kursus Biro Tata Negara. Dalam kursus Biro Tata Negara wajib tu, saya menjadi penghulu dalam program berkenaan. Dan ketika di dalam program itu, for some reason, fasilitator daripada Biro Tata Negara dari semasa ke semasa melakukan provokasi, macam sengaja nak menyakitkan hati kami. Saya masih ingat lagi antara yang disebutkan. Dia kata, jangan macam rasa bagus sangat lah sebab kamu semua ni orang agama kan, pelajar sekolah agama, sebab kami baru saja habis kursus dengan imam-imam, lebih kurang macam tu,
dan mereka semua basically-nya telah tumpas di tangan kami, something like that lah. Saya tak ingat exact wording dia. Dalam hati saya kata whatever lah kan pada masa tersebut. Jadi dalam sepanjang Biro Tata Negara itu, dia punya minda dia ialah kita nak bawa Islam, dan mereka ni walaupun Muslim, semayang sama dengan kita, tetapi mereka ni for some reason bermusuh dengan perjuangan Islam yang kita nak bawa. Dan itu jelas ditunjukkan, ni pemikiran pada masa itulah kan, jelas ditunjukkan apabila mereka dengan sengaja mengadakan aktiviti-aktiviti yang provokatif yang tak perlu. Misalnya mereka dalam dewan menyuruh kami untuk menyusun kembali masing-masing, siapa yang tak berapa nak tinggi ke kanan, yang tak berapa nak rendah ke kiri. Arahan itu arahan yang agak kabur, tak berapa tinggi, tak berapa rendah ke kanan ke kiri. Kita pun tak sure nak proses dalam masa 1, 2, 3 saat ketika itu. Tapi implikasi dia ialah peserta-peserta ni akan berterabur dan berlanggar di antara satu sama lain kerana nak mengikut arahan ni tadi. Kerana bukan hanya kami yang akan terbang ke Jordan, ke Mesir dan juga ke Morocco pada masa tersebut. Satu lagi kumpulan yang bersama dalam program BTN itu adalah rakan-rakan yang akan terbang ke negara-negara barat, ke US, ke UK pada masa tersebut. Apabila arahan tu saya melihatnya sebagai sengaja bertujuan untuk merosakkan keislaman kami, purposely nak bagi kami berlanggar-langgar antara lelaki dengan perempuan, saya mengambil keputusan untuk berdiri di tepi dinding dan saya ajak kawan-kawan. Jadi kawan-kawan pun semua duduk kat tepi dinding. Jadi facilitator marah lah, kenapa tak ikut arahan. Jadi saya kata, arahan, kalau arahan jelas kami ikut, kalau arahan tak jelas kami tak ikut, bukan salah kami. Jadi agak panas pada masa tersebut. Sebagai penghulu, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang terus menimbulkan rasa gelisah di kalangan kami. Misalnya di penghujung kursus PTN itu ada pengembaraan yang akan berjalan. Kami di Janda Baik akan masuk ke kampung-kampung semua ni lah. Dan pelajar-pelajar perempuan berjumpa dengan saya meminta bantuan kerana mereka kata sebelum perjalanan merentas desa tu bermula, kita ni akan disusun laki perempuan dan kena masuk dalam kolam. Masuk dalam kolam ni yang menjadi rasa tak selesa di kalangan pelajar-pelajar perempuan ni ialah bila pakaian mereka basah nanti melekat-lekat tu, mereka rasa malu. Jadi saya jumpa dengan facilitator dan saya sampaikan apa yang pelajar-pelajar ni timbulkan. Saya kata, bolehkah kalau sekiranya mereka tidak melalui perkara ni tadi? Dan dia kata okey, tak ada masalah. Dia kata, oh mudah je, Alhamdulillah kan. So kami berkumpul pada pagi Jumaat itu, dan semasa nak bergerak, facilitator menyatakan bahawa semua orang tetap kena masuk juga dalam kolam seperti mana yang diarahkan di peringkat awal. Pada masa itu, para pelajar yang mengikuti kursus BTN ni semua orang ada sebiji telur. Konon-kononnya telur tu adalah simbol kepada tanggungjawab. So you kena take care. Dan telur yang saya punya, saya letak dalam poket baju. Facilitator dengan sengaja telah muncul tiba-tiba daripada belakang pintu dan rempuh saya sehingga pecah telur tu. Dan saya telah didenda, diberikan seketul bata. Saya tak suka sangat lah dengan simbol-simbol macam ni kan. Tanggungjawab lah. What is so difficult untuk jelaskan bahawa tanggungjawab ialah amanah yang mesti dijaga. Kenapa nak main-main dengan telur dan bata ni? Tapi buat jugalah, tak apalah, okay, bagi bata. Saya bawa lah bata, pergi semayang bawa bata, pergi makan bawa bata. Dan pagi tu masih lagi ada bata tu saya pegang. Dan bila beliau memberikan arahan kata semua orang kena masuk dalam kolam, saya hilang sabar. Saya campak bata tu ke tepi dan saya toleh ke belakang. Saya cakap pada kumpulan saya, kita semua tak payah masuk dalam kolam ni, tak perlu ikut arahan ni. Dan saya sebagai kumpulan pertama, kami tak masuk lah dalam kolam tu. Kami terus berjalan. Rupa-rupanya selepas kumpulan saya bergerak, kumpulan kami tak masuk dalam kolam tu,
Yang belakang-belakang tu tak tahulah apa yang berlaku, tapi banyak jugalah kumpulan yang akhirnya masuk juga dalam kolam tersebut. Nak jadi ceritanya pula, kumpulan saya sebagai kumpulan pertama, so depan tu tak ada trace lagi apa-apa, kami tersesat sampai masuk ke perkampungan orang asli dekat Janda Baik tu kan. Dan kami terlambat lah sampai di penghujung perjalanan tu. Dan saya masih ingat lagi bila kami sampai ke semula ke camp, fasilitator kata kumpulan yang tersesat ni, ini adalah hukuman balasan Allah kepada kamu. Jadi saya masa tu kata, apa-apalah, macamlah Allah sampaikan wahyu kepada kamu, yang kamu tahu ni balasan Allah ke bukan balasan Allah kan. Jadi dia punya jiwa dia tu adalah jiwa yang sentiasa suspicious dengan sesiapa yang mewakili kerajaan, terutamanya dalam aktiviti macam ni yang dianggap macam nak brainwash kita, dan dia mengukuhkan lagi consciousness kita yang saya sebutkan dalam framework janggian psychopolitical analysis tadi, daripada fanaticized consciousness kemudian pergi kepada liberated consciousness tu kan, dia bergerak. Alhamdulillah, lepas still boleh fly, 15 hari bulan September kami terbang ke Jordan. Keesokan harinya nak mengakhiri episod kali ini, tidak lama, maknanya keesokan harinya apabila kami menumpang di rumah senior di Amman sebelum mendapat keputusan akan belajar di universiti yang mana, saya telah didatangi oleh seorang senior yang saya tidak kenal. Beliau bertanya, ada tak pelajar baru nama Hasriza Abdul Jamil yang baru tiba, dan tuan rumah memanggil saya. Saya jumpa dengan beliau, beliau peluk saya, ta'ala wa sahlan, selamat datang ke Jordan, ke bumi Anbiya ni semua. Dan saya, Alhamdulillah, saya tak ada apa-apalah, tak ada rasa takut ke apa. Kemudian beliau kata, anta kenal tak Ustaz Fulan bin Fulan? Dia datang, dia berada di Syria, tapi dia telah datang ke Amman semalam kerana nak mengalu-alukan kedatangan anta. Jadi bila dia sebut nama ustaz tu adalah salah seorang daripada nakib di luar sekolah saya ketika di Malaysia dahulu. Dan saya terus tahu siapakah abang yang jumpa saya ni, bahawa beliau datang daripada mungkin circle IRC. Ketika itu saya fikir, oh mungkin mereka ni tak sampai maklumat yang saya telah memutuskan hubungan dengan agenda yang saya faham sebagai agenda IRC pada masa tersebut. Kerana zaman tu zaman pra-internet kan, maklumat bukan mudah nak sampai. Tapi oleh kerana dah berhajat nak jumpa, saya ikut sajalah. Saya minta izin daripada tuan rumah. Tuan kata okey, tak apa, pergi. So saya dengan beliau pergi, dan beliau ramah bercerita macam-macam perkara yang menarik kepada saya. Dan bila saya sampai ke rumah berkenaan, bertemulah saya dengan sekumpulan pelajar Malaysia, para senior yang berada di situ. Lalu kami berkenal-kenalan, saya diperkenalkan who is who, siapa adalah siapa, apa jawatannya di dalam struktur yang lazimnya begitu rahsia. IRC kalau di negara Arab ini lazimnya dikenali sebagai alami. Saya seperti biasa saja, Alhamdulillah dapat kenal semua. At least saya kata, dah hati saya kata, sekarang ni saya, Allah tolong saya dapat kenal siapa yang bukan PAS, siapa yang IRC. So memudahkan. Cumanya selepas lebih kurang dalam 20 minit ataupun setengah jam kami berkenal-kenalan itu, saya telah ditanya dengan satu soalan yang pada pemahaman saya di zaman itu, soalan itu macam password. Itu adalah soalan yang decide kita ni siapa. Soalan yang ditanya kepada saya ialah, datang ke Jordan ni konteks siapa? Jawapan kepada soalan itu akan terus menjelaskan secara umumnya kita ni siapa. Jadi masa itulah cepat-cepat saya fikir, adakah saya nak menyamar, konon-konon macam boleh jadi spy untuk PAS dekat dalam satu organisasi lain, ataupun macam mana. Tapi saya masih lagi tak hilang rasa letih dengan konflik yang berlaku di Malaysia, dan saya nak perjalanan saya smooth seterusnya. Saya mengambil keputusan untuk berterus terang. Jadi saya terus beritahu, saya kata sebelum saya datang ke Jordan, saya berhubung dengan Ustaz sekian-sekian, dan saya telah berbai'ah dengan Tuan Guru Ustaz Harun Taib di Kubang Lembik.
jawapan saya itu mengejutkan mereka semua, dan kejutan itu menyebabkan mereka terdiam. Dalam hati ni sebagai remaja yang ada nakal-nakal sikit, antara kesian dan kerak kelakar pun ada. Jadi untuk segera mematikan the awkward silence pada masa tu, saya terus minta izin untuk balik. Okey, tak apa, maknanya it's okay kan, maknanya saya pun diizinkan untuk balik, dan abang yang bawa saya tadi hantar saya, tapi halfway sajalah, separuh jalan. Lepas tu saya kata insyaAllah saya tahu jalan seterusnya lah untuk ke rumah yang saya tumpang tu, dan saya terus balik ke rumah yang saya tumpang tadi. Jadi saya bersyukur kepada Allah ketika itu bahawa saya telah menjelaskan perjalanan saya agar saya sendiri tidak keliru, dan saya juga dikurniakan rezeki untuk terus kenal siapa yang IRC dan siapa yang PAS, dan mungkin ada jemaah-jemaah yang lain juga. Pada hari pertama saya tiba di Jordan, hari itu ialah hari Jumaat, mungkin 16 September 1993. Tetapi permulaan yang baik itu juga kemudiannya menjadi tragedi yang insyaAllah saya akan ulas dalam video yang seterusnya, apabila usaha keras saya untuk keluar daripada kitaran circle IRC itu, dan usaha keras saya untuk saya memilih dan berada di dalam PAS itu telah bertukar menjadi perkara yang menyedihkan di awal perjalanan saya di Jordan, apabila saya telah dipulaukan oleh kumpulan saya sendiri. Dan apabila saya dipulaukan oleh kumpulan saya sendiri, sekali lagi dengan tuduhan fitnah yang tidak benar, pada satu Jumaat selepas solat di Masjid Abdul Rahman bin Auf di Suaileh, saya keluar daripada masjid. Seorang abang senior yang jemput saya pada hari pertama saya sampai tu, jumpa dengan saya. Dia kata, Azrizal, apa khabar? Ana dapat tahu yang anta kena pulau dengan jemaah sendiri. Itulah, dah elok-elok dalam jemaah kami, tak nak pergi jemaah sana, keluar daripada mulut rimau masuk mulut buaya. Lebih kurang macam tu lah dia cakap. Jadi pada masa itu kata-kata itu menjadi satu tamparan yang sangat berat kepada saya. Tetapi pada masa itu saya segera merasionalkan bahawa apa yang sedang berlaku ke atas diri saya bukan apa yang diperjuangkan oleh PAS, tapi ini adalah perangai-perangai orang. Perangai-perangai tidak mewakili prinsip, kerana sebuah jemaah itu boleh betul dan harus terus disokong. Manusia dan kelemahan-kelemahannya datang dan pergi, tapi hati memang terluka dan geram pada masa tersebut. Malu pun ia juga, dan ia tidak berhenti setakat di situ. Keseluruhan perjalanan saya ke Jordan penuh dengan ujian demi ujian terhadap komitmen saya dengan PAS. Tetapi saya sentiasa memproses kejadian-kejadian itu agar saya tidak keliru di antara kelemahan manusia dengan prinsip. Saya akan hanya ada masalah dengan PAS jika PAS mengubah prinsip dan dasarnya. Dan insyaAllah itu saya akan sentuh di dalam episod yang seterusnya. Permulaan perjalanan saya sebagai pelajar universiti di Jordan pada tahun 1990-an. Jangan ke mana-mana, ikuti siri mengapa saya berhijrah. Mudah-mudahan ada serba sedikit manfaat. Ceritanya cerita saya, tetapi mudah-mudahan ia membantu anda untuk merenung dan memuhasabah perjalanan dan cerita anda sendiri, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.